Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merafakkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dah usai sama-sama solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, dan sepanjang insya-Allah lebih kurang dalam 30 minit kita bersama dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita dipayungi oleh para malaikat dan mereka mendoakan keampunan bagi kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Pada pagi ini, mari sama-sama kita berkongsi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang tawaran ataupun ganjaran istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi kekurangan pelanggannya. Biasa kalau di gedung-gedung, kalau di hypermarket ke, kalau di shopping komplek, mall dan sebagainya, kalau buat offer, kalau buat tawaran, diskaun dan macam-macam lah. Baru tu, yang hari tu kalau kita tengok yang shopping online punya kan, Shopee ke apa benda semua lah, 11 lepas dah, nanti masuk 12 bulan 12 pula. Macam-macam dia kan, orang beli macam-macam. Lah beli sampai barang kat rumah mula terkejut. Beli kemah nak camping sebagainya, sampai kat rumah muat masuk kepala. Nak kamu kau punya pasal berebut, tak nak baca betul-betul. Rupanya kemah untuk kucing ni pun. Ni, tapi nak ngabar, nak ceritanya, kita ni bila bab tawaran orang itu rebut-rebut kan. Tapi tawaran yang dijamin oleh Nabi SAW yang akan diberikan oleh Allah SWT, biasanya kita manusia ni bak nohen je. Ni, mari kita dengar sama-sama. Tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu 'alaiha lastahamu 'alaihi walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu 'alaihi walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Muttafaqun 'alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang ramai mengetahui betapa besarnya pahala azan dan mendapatkan, yang ini berdiri saf pertama ketika solat berjamaah, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya melainkan dengan membuat undi atau giliran, pasti mereka akan melakukan demikian. Seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala bersegera untuk pergi ke masjid untuk melakukan solat berjamaah, pasti mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Demikian pula seandainya mereka mengetahui betapa besar pahala solat isyak dan subuh secara berjamaah, pasti mereka lakukannya sekalipun terpaksa berjalan dengan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini
hadis sahih yang Nabi pesan banyak ganjaran bagi beberapa amalan ini. Azan, solat, biar kalau boleh saf yang paling hadapan, bersegera pergi ke masjid, solat subuh dan isyak secara berjamaah. Ini kalau kita dapat buat, insya-Allah nanti akhirnya nanti dekat akhirat nanti kita nampak banyak. Kita pula terkejut banyak sangat tu. Tapi oleh kerana benda itu dapatnya dekat hari akhirat nanti, tu yang orang buat nohirnya tu. Pasal tak nampak Ustaz, tak nampak. Cuba datang-datang dapat cash macam. Kita khabar siapa pergi masjid, kerajaan bagi bantuan. Siapa yang paling awal datang 10,000. Nombor 2 9,000. Begitulah seterusnya. Mau rasa bertumbuk rasa. Rasa bertumbuk kan. Yang dulu yang bantuan kita khabar bantuan BRIM semuanya kan. Berebut-rebut orang datang, berpusu-pusu. Turun-turun bawah pejabat tengok motor hilang. Tengok motor E kali 5 hilang. Pasal nak berebut tak. Tapi nak ngabarkan begitulah. Kalau bab yang habuan dunia ni memang kita nampak berebut-rebut. Tapi kalau Nabi dah khabar ini Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar, Nabi orang tak apa nak nampak. Kita tengok syarah dia. Azan, berdiri atau duduk di saf pertama, bersegera pergi ke masjid dan mengerjakan solat isyak dan subuh secara berjamaah merupakan amalan yang akan diberikan pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Sekiranya manusia menyedari nilai ganjaran terhadap semua amalan ini dan diperlihatkan kepada mereka seperti gaji yang diterima pada setiap bulan, sudah pasti mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Bahkan mereka akan membuat giliran untuk siapa yang ingin mendapatkan peluang itu. Namun, ramai orang yang suka mengelakkan diri daripada merebut peluang ini. Jika ternampak saf pertama atau saf di hadapan itu kosong, yang seorang mempersilakan orang lain untuk mengambil tempat dan yang lain pun begitu juga. Padahal dalam masalah seperti ini makruh mendahulukan orang lain. Peluang itu mesti kita rebut dan jangan diabaikan. Tetapi ada pula orang yang kalau makan bersama-sama, dia tak suka mendahulukan orang lain untuk mendapatkan bahagian yang lebih banyak daripadanya. Padahal dalam keadaan seperti itu, kita disuruh untuk melebihkan dan mendahulukan orang lain. Ini kalau saf kita biasa tengok. Mesti tunjuk kat orang, sila kan. Kecuali dalam keadaan yang sekarang ni. Dalam keadaan sekarang, saya pun seroyo je nak pergi depan. Takut dah ada orang dia marah pula. Sama juga dengan macam masjid-masjid besar, masjid Ridwaniyah ke masjid-masjid besar lah. Khususnya bagi sembahyang Jumaat. Kita nak berebut saf di depan pun tengok betul-betul lah. Jangan duduk belakang imam tu. Kecuali memang kita imam kedua. Kita co-pilot tak apalah. Ke kita Bilal ke tak apa ke. Dia pergi duduk belakang imam sebab ada kosong. Rupanya tempat tu untuk Bilal masuk bilik nak azan. Ini kena tengok je biar cerdik sikit kan. Dia pergi, ustaz kata nak duduk depan sekali, ganjaran paling besar. Betul dah tu. Tapi tengoklah. Jangan pergi cuk belakang imam tu. Dia pergi berdiri situ. Bila azan. Habis bila azan, bila nak keluar tengok tak ada tempat ni. Jadi dia tengok. Tambah dalam keadaan sekarang kita jarak kita 1 meter kan. Tengok jadi. Tapi kok mana pun saya nak ngabarkan budaya unjuk-unjuk ni, tunjuk-tunjuk masa depan ni, tuan-tuan pun biasa tengok. Saya pun biasa tengok. Ke kita pun biasa buat ke? Kita pun biasa buat juga kan. Jadi benda itu hukum dia makruh. Makruh tunjuk. Pergilah kamu. Seolah-olah kita pula rasa pahala kita banyak penuh. Kita nak bagi pahala kat orang. Biar kita berebut. Tapi kalau bab makan biar kita bagi orang dulu. Rasa boleh? Bab makan rasa boleh?
Utamanya yang nak masuk restoran sekarang pun tengok satu meja 2 orang je. Kita punya queue punya lama, tengok ada pak cik uzur benar kan, pun baris dengan kita sekali. Lalu kita tunjuk kat dia, silalah pak cik. Itu restoran lain kenuri. Ustaz jemput hari ni, Ustaz kita ada baca tahlil doa selamat. Ustaz pun baca tahlil doa selamat. Jemput semua, kita makan kat luar tu. Dia makan kat luar, Ustaz belakang kali. Masa nak mula tahlil doa selamat tadi, Ustaz sila Ustaz. Masa makan, Ustaz dah belakang sekali. Ya, suruh dia sikit. Ke tak betul ke? Betul. Kalau betul tu maknanya kena perbetulkan lah. Ustaz biasa kena ke? Biasa sangat dah. Biasa sangat dah. Kecuali ada beberapa tempat lah, memang dia cuk, memang dia ni lah. Memang dia dah buatkan untuk Ustaz. Tak apalah. Tapi nak khabar lah, kita memang orang itu lah. Biasalah. Jadi sepatutnya bab makan tu biar bagi orang lain yang dahulukan. Kita maknanya sunat kita mendahulukan orang lain. Tapi bab saf kita kena berebut duduk depan. Makruh mendahulukan orang lain. So terbalik ikut dah kita ni kan. Banyak benda terbalik yang kita dah buat. Kena betulkanlah. Amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis di atas merupakan perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan solat. Ia merupakan tiang kepada agama kita dan berkaitan dengan solat berjamaah yang merupakan syiar bagi kaum muslimin. Oleh itu, amalan ini perlu diperbaiki dan disempurnakan. Ketika zaman Rasulullah SAW tidak ada yang ketinggalan daripada menghadiri solat berjamaah melainkan orang munafik dan muslim yang mempunyai keuzuran yang ketara sekali. Bahkan ada di antara sahabat Nabi SAW yang terpaksa dipimpin oleh 2 orang anaknya untuk hadir solat berjamaah. Namun pada hari ini terdapat banyak masjid yang kosong daripada saf solat berjamaah. Masjid hanya dihadiri oleh orang tua atau pegawai-pegawai yang sudah lanjut usia sehingga terdapat masjid yang tidak sampai satu saf para jamaahnya hadir untuk solat berjamaah. Oleh itu marilah kita berusaha menegakkan syiar umat Islam ini dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dikurniakan kemenangan yang pernah diberikan kepada generasi dahulu. Kan biasa sepatutnya paling cantik berapa ramai bilangan orang sembahyang Jumaat itulah cantiknya kalau kita dapat solat berjamaah khususnya subuh dan juga solat Isyak. Itu yang paling cantik. Kalau kata zuhur dengan asar nanti orang ada yang kerja tempat lain kan, maghrib kan mungkin tak sampai lagi. Tapi Isyak dengan subuh kalau boleh biar ramai sama macam Jumaat. Kata ngapa jadi tak ramai, ngapa jadi tak ramai dengan Jumaat tu? Pasal ke mana perginya? Mungkin sebahagian yang lain mungkin pergi pasar malam. Mungkinlah. Sebahagian yang lain depan TV tengok cerita Korea. Tapi orang lelaki tak tengok Korea kot kan? Kan ada orang lelaki tengok Korea juga. Tengok drama dan sebagainya. Biar sepatutnya masa itu, masa premium tu, masa perdana itu kita duduk dekat masjid. Isyak dan subuh secara berjamaah. Ada juga yang masjid pun saya pun pernah kena 2 kali. Jumaat. Jumaat. Orang dah azan kali pertama, nak tunggu khatib naik ke mimbar tak boleh lagi pasal tak cukup 40 orang. Ini bukan musim SOP ni, bukan musim PKPB ni, bukan. Musim biasa-biasa. Tak cukup orang. Paksa tunggu Tok Siak, muazzin semua tunggu dekat pintu nak masuk tu. Datang seorang kira. Ada orang pintu. Mana Ustaz? Belah-belah Kuala. Cerita belah-belah Kuala. Kalau belah tempat lain tu Allah alam lah. Saya pun biasa dekat Sabah ada juga tempat yang macam tu. Tapi kerana dekat kampung tu boleh kata 50-50. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Pernah sampai beberapa orang ustaz terpaksa bergilir-gilir. Kamu minggu ni kamu pergi ke sembahyang kat masjid itu. Pasal sebab kalau
setiap kali dia akan jadi imam, bilangan memang tak cukup. Sebab kita terpaksa nak buat, sebab kalau tak biasa kan buat, lama-lama orang tak akan buat sembahyang Jumaat kat situ. Walaupun jumlahnya pada masa itu tak sampai 40 pun. Sebab kita kalau ambil pandangan daripada Imam Syafi'i memang 40 orang. Dalam keadaan yang biasalah, bukan dalam keadaan yang ada musim COVID-19 dan sebagainya. Jadi terpaksa gila-gila dengan kawan. Minggu ni kamu, minggu depan memang kadang-kadang tak sampai, kadang-kadang 20 orang, 25 orang. Tapi terpaksa buat sebab nak melazimi supaya akhirnya nanti orang akan buat Jumaat di situ. Dan alhamdulillah saya tengok memang hari ni dah tak ada masalah dah. Tapi nak ngabur cerita awalnya, nak buat itu memang payah. Ngajak orang nunggulah. Dah masuk. Kalau di Sabah biasa awal kan. Paling lambat 12.30. Tapi kena tunggu dulu. Dah azan, kena nunggu orang datang. Runcit-runcit datangnya. Seorang, dua orang datang. Datang kan, parking kat motor kat luar, sembang dulu. Nunggulah. Tak apalah. Ni cerita nak berdakwah ni memang kena sabar kan. Tunggu, kira orang pun dah datang. Start lah. Tengah-tengah baca khutbah dia hentam isap rokok itu. Lama. Tengah-tengah baca khutbah dia. Dia isap rokok tu. Nak marah kan, minggu depan tak datang dah. Tak apa, sabarlah. Saya nak ceritakan sampai orang itu dia Sabah. Dululah. Cerita tahun 94-95, lama lah. Tapi rupanya kat Kuala ada juga orang itu. Ada juga orang itu. Sampai kena kira. Lepas tu tak cukup orang, terpaksa lah pegawai masjid start motor, pergi turut ke rumah. Bang, sampai orang itu. Saya tak pernah kena gitulah. Tapi saya pernah kena 2 kali. Terpaksa menunggu. Yalah, bila nak start ni? Sebab orang tak sampai lagi. Ni yang peliknya pasal apa bila dia tengok pada jumlah orang, khususnya orang lelaki kat kampung tu, memang melebihi daripada 40 orang. Tapi ngapa jadi orang itu? Tak tahu. Rupanya malam itu demo semua overtime. Malam Jumaat overtime, bukan overtime kat rumah. Itu lain cerita bang. Malam itu ada dangdut. Malam itu ada beberapa tempat yang tak tahulah pasal apa pilih malam Jumaat tu. Buatlah tukarlah hari Sabtu pula. Pergi dangdut karok bang, karaoke. Karaoke. Ada buka kedai karaoke. Lagu dangdut RM1.5 kupang nak bayar. Lagu biasa, lagu pop RM1. Ustaz tahu ke? Saya tahu lah. Saya tahu, bukan saya pergi, saya pun tanya lah budak RM1.5. Tanya ngapa kalau dangdut kena bayar RM1.5? Pasal dangdut lagunya panjang tu. Lagu pop pendek je RM1 tu. Hak tu orang pulun bang. Dah sampai ke 2 pagi. Tu dah balik ke 2 pagi. Tidur pun ke berapa. Tu yang lepas tu dia lajak sampai subuh tu ke subuh boleh pun Allah Alam, kita pun tak tahu. Tapi nak ngabar bila Jumaat dia jadi orang itu. So benda yang benda yang kita perlu perbaikilah. Baik. Kita dah tahu tadi. Sekarang saya nak kongsikan beberapa kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Apa kelebihan orang yang azan dan sebagainya. Yang pertama tadi azan kan. Daripada Muawiyah bahawa aku mendengar Nabi SAW bersabda, Al-muazzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin merupakan manusia yang panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Panjang leher jangan kita faham buruk lah Ustaz, macam jerapah lah pula kata. Kita mikirkan macam kita fikir. Bila Nabi dah khabar, Allah dah khabar kelebihan dekat hari akhirat, jangan kita mikirkan yang buruk. Apa sahaja kelebihan dekat syurga ni memang hebat-hebat belaka. Tapi dalam hal ini Imam Nawawi kata, mensyarahkan bahawa hadis ini bermaksud ramai orang yang melihat rahmat Allah, kerana orang yang melihat ini akan memanjangkan lehernya untuk melihat apa yang mampu dicapainya. Dia tengok panjang lehernya kerana tengok apa rahmat Allah Ta'ala akan bagi, ganjaran apa yang Allah Ta'ala akan bagi. Maka ini bermaksud mereka, yakni para muazzin, memanjangkan leher mereka bagi melihat pahala yang disediakan untuk mereka. Jadi panjang leher mereka, tengkuk dia panjang kerana nak tengok apa pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada aku nanti kerana aku azan. Dan
Firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surah Al-Fussilat ayat 33. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya melainkan yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta mengerjakan amal soleh sambil berkata sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang Islam. Dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan bahawa orang yang menyeru kepada perkataan yang baik adalah para muazzin yang soleh. Ini kata Ibn Katsir. Maknanya yang dimaksudkan oleh ayat Quran dalam surah Al-Fussilat ini, yang menyeru orang buat baik ini ialah para muazzin. Para muazzin yang suruhkan azan. Maka sebab itu dikatakan lehernya panjang. Pasal apa? Berapa ramai orang yang dengar azan, baik dia sembahyang di rumah maupun dia sembahyang di masjid, pahala itu akan dapat dikongsi bersama oleh muazzin tu. Dia tak dapat datang ke masjid, dia sembahyang di rumah kerana dengar orang azan. Tukang azan tadi siapa? Mizan azan kan? Pahalanya dapat kat dia. So kalau kat orang sekitar kat Kuala ni berapa? 1,000 orang. Dapatlah pahala tu dekat dia, tanpa mengurangkan pahala orang yang mengerjakan amal ibadah sembahyang tu dan sebagainya. Sebab itu kelebihan bagi orang muazzin, orang tukang azan lah. Selain daripada imbuhan allowance yang dia dapat, tu sikit je sebenarnya. Tapi yang Allah Ta'ala akan bagi tu lagi banyak. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, imam itu penjamin, ini bertanggungjawab terhadap solat makmumnya, sedangkan muazzin orang yang dipercayai. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muazzin. Ini doa Nabi. Allah minta supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada para imam, dan juga Allah dan Nabi SAW berdoa supaya diampunkan dosa-dosa orang yang bergelar muazzin. Jadi banyaklah. Sebab itu tapi jangan pergi buat azan dekat masjid ni pula. Tak boleh. Pasal dah ada muazzin yang memang sudah ada jadual. Jangan pula ini kita dekat kampung-kampung lah. Dekat surau yang memang tak ada. Balik-balik dengar tukang azan sama je. Lepas tu 10 tahun dengar azan yang sama je. Masuk 10 tahun satu hari tak dengar dah. Mana pergi? Rupa dah mati. Dah mati baru tukar orang lain. Ini kalau surau dekat kampung. Jadi kita boleh juga ambil peluang untuk azan. Sebab kelebihan dia sangat sangat banyak. Tu macam kita dengar dekat berapa bulan yang lalu dekat Kuala Lumpur kan. Lepas dia tengah-tengah dia azan, lepas kalimah asyhadu alla ilaha illallah, tumbang kan. Mati dia. Kan antara husnul khatimah lah. Kesudahan yang baik. Mati pula dalam surau, dalam keadaan berwuduk, tengah azan pula tu, tumbang. Tapi bila cerita-cerita tengok rupanya dia bukan muazzin pun, bukan tukang azan yang memang dah dijadualkan. Dia baru nak belajar azan. Katanya baru 2-3 kali. Tu pula azan subuh pula tu. Sebab ceritanya dia tengah lepas dia lapaskan kalimah asyhadu alla ilaha illallah untuk kali kedua tu dia tumbang. Lepas tu orang tak dengar dah. Orang dengar mesin-mesin, tiba-tiba dengar pengumuman. Diminta kepada waris kepada siapa ke nama orang tu. Minta datang ke surau. Dah tak ada. Tu ceritanya. Maknanya berapa banyak ganjaran yang dia dapat, lepas tu pula dia husnul khatimah. Jadi kalau dekat kampung, kat surau-surau taman dan sebagainya, boleh kita gila-gila lah kita jadi muazzin. Sebab ganjaran dia lebih. Usah kira suara sedap tak sedapnya. Sedap okey, bonus lah. Tak sedap pun tak apa. Yang penting dapat merasa kita. Kalau seumur hidup sekali pun jadilah. Ini sampai pernah tak rasa azan kat surau? Tak pernah Ustaz. Tak pernah. Pasal malu tu. Jangan malu buat benda-benda begitu. Pasal tak reti. Tak reti teruk benar. Jadi kita hari tu masa dia kata tak reti, tapi anak ada 10 orang. Siapa yang azankan untuk anak dia tu? Siapa yang azankan untuk anak dia tu? Ke pakai radio? Ke pakai handphone ke? Bila anak dia pun ambil handphone dia, dengarlah anak aku ni azan. Azan lah tuan-tuan, insya-Allah ada dia punya, banyak sangat dia punya kelebihan. Tu bab azan. Yang kedua, saf. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, Allah dan para malaikat berselawat kepada saf yang pertama. Daripada Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas safil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas saf yang pertama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Al-Munawi mensyarahkan hadis ini, iaitu Allah dan para malaikatnya berselawat pada ahlinya, yakni mereka yang bersolat di saf yang pertama, iaitu dengan beristighfar kepada mereka. Maknanya berselawat maksud ni Allah Ta'ala di keampunan kepada mereka. Malaikat mendoakan keampunan bagi kita, orang yang duduk saf depan. Betul-betul lah Nabi kata, sekiranya kamu tahu apa kelebihan orang duduk saf depan, saya akan berebut orang sampai nak selesaikan, biar baca buku undi tak apa, ataupun buat penggiliran. Sebab nak berebut benda ni ganjaran yang sangat besar. Allah Ta'ala bagi keampunan kepada kita, malaikat mohonkan keampunan kepada kita. Lepas ni berebutlah di depan. Yang kedua, saf terbaik bagi lelaki adalah saf pertama. Ini merujuk pada sabda Nabi SAW yang bermaksud sebaik-baik saf orang lelaki adalah saf yang terawal, dan seburuk-buruk saf bagi orang lelaki adalah yang paling belakang. Ini Nabi kata ni, bukan saya cakap. Sebaik-baik saf bagi lelaki yang paling depan, seburuk-buruknya yang paling belakang. Pasal nak berebut yang buruk tu pasal apa? Siapa nak berebut yang buruk? Kita patut berebut yang elok. Manakala sebaik sah bagi orang perempuan adalah sah yang terakhir, manakala seburuk-buruk sah orang perempuan adalah yang paling hadapan. Ini pening juga kat belakang tu. Tak kira berebut nak duduk belakang tu. Tapi bagi semayang yang ada percampuran antara jemaah lelaki dengan perempuan. Tapi yang sekarang kita dah sedia ni tak ada masalah lah. Ada pun kalau jemaah perempuan sama dengan perempuan je, maka dia sama macam hadis untuk laki-laki tu. Maknanya yang paling depan yang paling bagus, yang belakang yang paling buruk. Kalau jemaah itu semua perempuan. Tapi kalau kita dah sediakan tempat yang begini, tak ada masalah. Tak lagi kakak dengar kata, ustaz kata paling belakang bagus, dah tu belakang sekali lah. Depan tak ada langsung. Ni kita dah sediakan ke sini, tak ada masalah lah. Ada tirai dan sebagainya. Okey, itu saf. Bersegera ke masjid. Sa'id Al-Musayyib ini seorang tabi'in. Dia berkata, tidaklah muazzin mengumandangkan azan semenjak 30 tahun kecuali saya telah berada di masjid. Maknanya dah 30 tahun lah dia istiqamah, dia dah ada kat masjid, azan. Maknanya awal datang ke masjid. Dan saya tak pernah ketinggalan solat berjemaah semenjak 40 tahun. 40 tahun dia tak pernah miss solat berjemaah 5 waktu. Dan saya tidak pernah melihat punggung, yakni tengkuk seseorang dalam solat. Maksudnya apa? Dia duduk paling depan lah. Dia tak pernah tengok tengkuk orang. Maknanya kalau tengok pun imam ya. Kita saf yang kedua kita nampak lagi tengkuk orang saf yang pertama kan. Ini Sa'id Al-Musayyib. Maknanya lamanya dia istiqamah. Sesungguhnya bersegera datang ke masjid memiliki keutamaan yang sangat banyak. Pertamanya, para malaikat meminta ampunan kepada orang yang menunggu solat, dan ia juga dihukum seperti orang yang solat. Maknanya kalau kita datang awal, kita nunggulah masuk waktu tu kan. Para malaikat akan mendoakan. Antara doanya ialah Allah maghfir lahu warhamhu. Ini dalam hadis. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia. Kita dengar doa itu, kita mati pula aku ni ustaz tu. Pasal itu doa orang baca masa mayang jenazah. Ni kita fikir itu pula. Kita doa memang doa untuk orang mati tu. Tapi apa masalah ni bacakan untuk orang hidup? Malaikat baca doa begitu untuk kita. Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia dan berilah rahmat kepada dia. Ini bang, malaikat berdoa kau. Abang kakak, malaikat doa ni. Kita doa belum tahu makbul. Kalau malaikat doa memang makbul lah. Tak nak lagi. Sebab tu bersegera datang awal ke masjid. Kemudian mendapat keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini yang tak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi kan. Pernah sekali yang Abu Bakar lambat sikit kan. Lambat sikit dia rasa menyesal, tapi dapat juga rakaat itu. Itu pun dia rasa menyesal. Dengan riwayat mengatakan Abu Bakar kata, wakaf tu dia punya kebun tu. Lambat kerana sebab itu aja. Ada seorang sahabat lagi pun waktu itu juga. Sebab ganjaran orang yang takbiratul ihram bersama dengan imam tu sangat hebat. Kata Nabi, barang siapa yang solat
kerana Allah selama 40 hari dengan berjemaah dan ia mendapatkan takbiratul ihram yang pertama, dicatatkan untuknya 2 kebebasan. Yang pertama, kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada munafik. 2. 1, bebas daripada api neraka. Itulah kebebasan yang paling besar sekali. Merdeka yang paling besar ialah kita dijamin Allah Ta'ala untuk nama kita tak ada dalam api neraka. Itu bebas paling besar. Yang kedua, bebas daripada sifat munafik. Ini kita ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Qaulul Tam ada diceritakan seorang sahabat Nabi, siapa namanya? Yang satu hari dia jumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan mukanya sangat duka cita, sedih sangat. Nabi kata, apa hal kamu? Nabi tak tanya betul lah, ini bahasa saya. Apa halnya kamu? Apa hal cah? Dia ngabar, Allah, dia punya unta hilang berapa ratus ekor ke? Hilang. Lepas itu dengan dia punya hamba pun hilang. Ramai. Tentang boleh rujuk dalam kitab Qaulul Tam. Pasal itu kamu sedih? Ya, Nabi kata, dia cakap kat Nabi, ya, pasal itulah aku sedih, kata. Nabi kata, aku ingat kamu sedih kerana kamu terluput takbiratul ihram bersama dengan aku. Sebab Nabi kata, kalau kamu luput takbiratul ihram bersama dengan aku, kamu tak dapat ganjaran ini, iaitu bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Tapi sahabat Nabi kata, dia dengar Nabi cakap begitu, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau aku ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan kamu, lebih aku rasa susah hati berbanding dengan apa yang aku hilang ni. Itu sahabat Nabi. Hilang beratus ekor unta hilang ni. Hamba dia pun hilang. Tapi bila Nabi kata, kalau kamu luput takbiratul ihram bersama dengan aku, lagi rugi. Dia pun ikut cakap Nabi. Rugi rasa sangat kalau tinggal takbiratul ihram bersama dengan Nabi. Itu para sahabat Nabi. Yang keempat, mendapatkan keutamaan berdoa antara azan dan iqamah, kerana berdoa di antara keduanya merupakan waktu yang mustajab. Daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Itu antara waktu yang mustajabnya doa. Antara azan dan iqamah, doa lah. Sebab itu ada beberapa tips kan diceritakan oleh para asatizah. Antara tips yang kita nak husnul khatimah, iaitu duduk dalam masjid awal lah. Maknanya kita datang awal supaya kita dapat jawab azan daripada muazzin itu kita dapat jawab ketika kita dalam masjid. Itu antara beberapa tips. Lepas tu kita dapat berdoa lepas itu. Lepas tu doa antara azan dan iqamah tu Nabi kata waktu yang mustajabnya doa. Mintalah doa apa saja. Syaratnya doa yang baik-baik. Sebab dalam satu hadis lagi Nabi kata, apa pun kita minta pada Allah Ta'ala akan makbulkan. Dengan syarat ada 2 ni. Satu, jangan minta benda yang berdosa. Jangan minta, ya Allah, tak minta nombor yang aku beli tadi naiklah tu. Tu memang tak kena. Itu doa yang berdosa tak boleh. Yang kedua, Nabi kata jangan putuskan silaturahim. Ini Nabi pesan kat kita. Jangan putuskan silaturahim. Doa orang yang putuskan silaturahim, Allah Ta'ala tak akan makbulkan. Ingat tu, jaga. Jangan. Kalau orang tu putuskan silaturahim dengan kita, itu tak apa, tu biar dia. Tapi jangan kita yang putuskan silaturahim dengan orang. Doa macam mana pun Allah Ta'ala tak akan makbulkan. Ingat. Doa punya sedap bunyi Arab dah. Tapi rupanya dia, kerja dia ialah putuskan silaturahim. Allah Ta'ala tak akan makbulkan doa orang yang putuskan silaturahim. Tak payah gaduh-gaduh lah kita. Jangan gaduh-gaduh. Kita kan sebab rebut tanah dengan adik-beradik satu mak satu ayah. Putus silaturahim. Pasal tanah je pasal. Allah, tanah nanti kita masuk dalam tanah juga. Tak payahlah gaduh. Gaduh dengan suku sepapat. Gaduh pasal bola pun gaduh. Pasal politik kan cerita. Gaduh juga. Jangan. Kalau kita bertentangan pendapat, jangan sampai kita putuskan silaturahim. Ni sekarang ni gaduh buat salafi dengan khalafi pula. Sebila kita nak bersatunya? Memang tak akan ada titik pertemuan. Benda-benda khilaf ni jangan diangkat menjadi benda yang besar. Saya pun ada saya punya kecenderungan. Walau kecenderungan saya memang khalafi. Kita ulama-ulama yang kita dah biasa bersama kan. Tak payah gaduh-gaduh lah. Walaupun hati geram juga kan. Siapa tak geram kat Puak Wahabi? Geram, memang geram.
Sebut dah. Tapi tak payahlah sampai kita nak gaduh-gaduh. Ni orang ni kata begini, orang ni kata begitu. Tak berapa pagi bila kita nak bersatunya. Yang kelima, mendapatkan keutamaan dekat dari imam, kerana dekat dengan imam merupakan keutamaan yang sangat agung. Daripada Samurah bin Jundub, Nabi SAW bersabda, hadirilah zikir. Apa ni yang maksud zikir? Itu khutbah. Hadir Jumaat kena awal lah. Dengar khutbah. Dia tak tahu khutbah tu sebahagian daripada sembahyang Jumaat. Ini dia faham. Dia faham khutbah, tak payah dengar, tak apalah. Khutbah itu menggantikan 2 rakaat zuhur tu. Sebab tu Jumaat kita 2 rakaat je. Mana hilang 2 lagi? Hilang 2 lagi, 2 khutbah tu. Lepas tu kalau datang tak dengar khutbah, buat bendanya. Sebab malaikat akan duduk kat pintu. Lepas itu bila dah mula khutbah, malaikat cabut, tak tulis nama dah. Tu kena datang awal lah. Ni melazimi dia datang lambat pasal apa? Saya pernah tengok orang datang, tengok dia sampai biasanya istiqamah dia sampai dekat dah khutbah kedua. Saya kata mungkin sibuk ke apa ke, tahulah kan. Kukuk pencen nanti dia okey. Rupanya pencen pun hobi tu juga. Tak boleh. Kita biasa melazimi benda tu, dia sampai ketua dia kan jadi begitu juga. Tu tak boleh. Lepas ni kena datang awal. Maka dekatlah dengan imam, sesungguhnya seorang sentiasa menjauhi hingga Allah melambatkan ia masuk syurga walaupun ia masukinya. Jangan sampai kita memang dah nama kita nak masuk syurga tapi lambat. Marah kan? Bukan marah. Allah Ta'ala postpone kan. Pasal kita semua melambat-lambat tu, semua meleh-leh. Jangan meleh-leh. Biar kita paling antara yang paling awal. Okey, yang terakhir. Ada lagi. Kalau kita datang awal, kita dapat solat sunat qabliyah. Ni sunat qabliyah banyak dia punya ganjaran. Terutamanya yang solat qabliyah fajar tadi. Solat sunat fajar. Banyak kelebihan dia. Daripada Aisyah katanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini biasa tuan-tuan tahu. Tapi kenapa ditinggalkan? So ini kelebihan orang yang datang awal. Yang terakhir, iaitu solat isyak dan subuh berjemaah. Daripada Uthman bin Affan, aku mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang solat isyak secara berjamaah, seumpama ia telah solat separuh daripada malam, dan siapa yang solat subuh secara berjamaah, seumpama dia telah solat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ini pun biasa kita dengar. Bila biasa kita dengar, maknanya kita kena biasa melazimi. Datanglah solat subuh dan solat isyak secara berjamaah. Ustaz cakap dekat kami ni, kami memang dah istiqamah datang dah. Apa Ustaz cakap dengan orang lain? Cakap juga ke orang lain. Tapi cakap dekat kita ni supaya bagi motivasi kepada kita. Rupanya betul lah yang kita buat selama ni. Jadi mudah-mudahan saya dengan tuan-tuan jemaah yang hadir pada hari ni istiqamah kita. Paling kurang subuh dan isyak secara berjemaah. Terutamanya dalam keadaan yang sekarang ni, memang banyak ujian tuan-tuan. Memang banyak ujian. Ada yang malas lah Ustaz nak tembak dulu. Bukan mati pun tembak. Tembak tu tembak. Dan datang masjid kena tembak dulu. Lantak dia tembak 10 kali pun bukannya mati. Tak mati. Malas lah Ustaz kena tulis nama. Kita malas tulis nama. Kita tahu benda yang kita tulis tu baik kan. Sekali 5 kali kita datang masjid, kita tulis 5. Banyaknya ganjaran kita nak itu. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Banyak ujian Allah sayang. Kita kena faham begitu. Ini malas benar lah masjid gini-gini. Saya nak khabar, bagai penutup saya nak khabar. Saya dah dengar orang kan, berapa orang, samanya berapa orang asatizah yang cakap kat sini kot seorang kot. Yelah kita kadang-kadang beza pandangan. Tapi saya sebagai ustaz pun, saya jaga betul. Kalau nak cakap bab-bab yang khususnya yang melibatkan fatwa, saya memang tak cakap. Kerana saya bukan orang autoriti, tak boleh cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya bercakap bab itu, dia akan bagi kesan kepada jemaah yang dengar dan akan menimbulkan fitnah. Saya minta maaf lah saya cakap kan. Kalau saya cakap, Ustaz Ijam cakap, jangan ikut usul. Tak boleh. Dia akan menimbulkan fitnah kepada jemaah, kepada masyarakat, kepada orang awam. Kemudian cakap macam-macam. Entah Ustaz Ijam yang kita sayang ni, contohlah. Cakap opini-opini, kita kena dengar cakap Ustaz Ijam. Sebab tu saya cuba mengelak untuk bercakap, khususnya yang melibatkan fatwa. Sebab saya bukan pihak berautoriti. Itu kena faham. Sebab kena faham. Bila SOP dah dibagi tu, kita sebagai orang awam, termasuk ustaz-ustaz, kena patuh. Kena ikut.
Sebab yang boleh keluarkan fatwa ni orang pihak berautoriti saja. Itu kita kena faham. Pandangan biasa dengan keluar fatwa, dia benda yang tak sama. Itu kena faham. Jadi kalau bila cakap ni sah yang begini ni, tak ada pun zaman Nabi. Orang tak seronok lah orang itu. Jangan cakap orang itu. Lepas tu pergi tag dekat Facebook saya pula. Aduh, aku. Lepas tu dah orang komen macam-macam belakang tu. Inilah bahana palatau dah. Sudah kata. Janganlah. Jaga. Jaga. Walaupun segelintir. Bang, Pak Imam tadi baca apa? Fas'alu ala ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tak mengetahui. So siapa yang mengetahui? Yang mengetahui kita tak tahu. Yang mengetahui mufti pun tak tahu bab yang apa ni untuk cegah Covid ni. Mufti pun tak tahu. Kena tanya pakar kesihatan. Rujuk dengan Dr. Nur Hisham dan sebagainya. Mereka autoriti bagi mereka tu ahlu zikri. Jadi para mufti merujuk kepada pandangan mereka. Ikutlah. Lepas tu kita pun dah biasa dengar Allah kata atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu, pemimpin di kalangan kamu. Kena taatlah bang. Tak boleh lah orang itu. Bila cakap orang itu buruk benar. Minta maaf lah saya cakap kan. Buruk benar bila kalau ustaz-ustaz cakap orang itu. Jadi ikutlah. Ikut SOP ni. Sampai bila? Kalau sampai dalam keadaan bila dah okey baru boleh. Kalau dia kata 10 tahun, apa nak buat macam mana? Yang penting dapat kita hadir solat berjamaah. Abang kena bezakan pandangan. Bila hukum, kita tidak adil bagi kita kalau kita buat banding beza antara kenapa masjid yang patuh sangat SOP Ustaz, ngapa yang orang anugerah bintang popular tu tak pula? Mana boleh kita buat perbandingan waktu itu. Itu dua institusi yang berbeza. Masjid surau dia bawa institusi pejabat agama. Di bawah institusi agama Islam. Jauh benar lah bezanya kalau kita buat banding dengan hiburan dan sebagainya. Tak boleh buat banding begitu. Memang kita tak setuju dengan nama tu. Tetapi tak boleh buat banding dengan kat masjid. Biarlah kita jadi orang yang paling patuh SOP. Apa masalahnya? Tu saya minta maaf lah kan. Bukan saya kata saya hebat dak. Saya kata kalau saya cakap dalam majlis yang begini, dia memang akan menimbulkan banyak fitnah. Tapi kalau sembang-sembang kat kedai kopi dengan kawan-kawan, dia tak ada masalah. Sembang-sembang lah kan. Itu sekadar pandangan kita yang tak akan menyejahkan apa-apa. Sebab dulu saya dengar ada orang dah viral kan. Tak nak sebut lah. Biasanya ustaz selebriti lah. Dia kata boleh pun masa musim PKP tu. Boleh solat Jumaat sama dengan keluarga dekat rumah. Menunjuk kitab. Saya kata ya benar. Kita memang khilaf dari sudut bilangan Jumaat, ya memang. Syafi'i pegang 40. Imam Malik ada yang 16. Malah ada yang 4 orang pun dah kira dah okey dah. Tetapi kesemuanya ijma' mengatakan sembahyang Jumaat mesti dibuat di masjid atau di tempat yang memang digazetkan untuk buat sembahyang Jumaat. Kalau kita masing-masing buat sembahyang Jumaat di rumah, harulah mana mahunya. Itu sebab saya kata hati-hati kalau nak cakap. Ni para setizah lah kalau ada ustaz-ustaz kat sini. So saya nak buat kulasanya, buat kesimpulannya, bang, lagi banyak kita datang musim yang ujian ni, banyak pahala Allah Ta'ala akan bagi. Sabarlah, sabar. Allah Ta'ala akan bagi lagi banyak ganjarannya. Cuma ini dengar baik. Cuma saya nak khabar, baik pihak masjid sini atau masjid sana ke, kalau ada minta maaf lah. Patuhi SOP, jangan tambah SOP. Saya minta maaf saya cakap. Jangan tambah SOP. Baca betul-betul pewartaan yang dikeluarkan oleh pejabat mufti, baca betul-betul, hadam betul-betul. Jangan buat kesimpulan sendiri. Marah Ustaz? Ya marah. Saya marah. Kalau masjid tak menambah SOP, bahasa Sabah cakap minta puji lah, melampau-lampau. Saya pun tahu, saya bertugas kat masjid yang satu lagi kan. Nambah-nambah SOP tak boleh. Ingat dulu yang SOP yang seminggu 2 minggu sebelum ni kan, kita masjid Mukim Sayung zon kuning hanya boleh 23 orang je sebelum ni. 23 orang dia kata, ya pegawai masjid 9 orang, selebihnya jatuhan kuasa dan sebagainya. Kalau nak kira jatuhan kuasa, pegawai masjid ada 9 orang.
ada lagi 14 orang, jatuh kuasa tak sampai 14 orang, maka dia bolehlah buka kepada jemaah yang memang konsisten istiqamah dia untuk 5 waktu memang dia pergi masjid. Boleh considernya begitu. Dia kata tak boleh, AJK saja. Lepas tu pula dia bubuh pula perempuan di situ. Pasal apa? Saya minta maaf cakaplah. Pasal perempuan ni AJK. Ya, walaupun perempuan tu AJK, tapi bagi dalam keadaan begitu, perempuan sembahyang kat rumah. Tengok betul-betul warta tu. Kamu belajar hukum mana? Saya minta maaf kau, bukan ni. Saya nak ngabar. Dalam keadaan yang begitu, perempuan main dekat rumah. Ini sampai tempat 2-3 orang yang istiqamah dia sembahyang solat 5 tu tak boleh sembahyang kat luar. Saya jadi imam, hati saya tak boleh nak pergi. Tak baginya masuk. Datang awal dah, datang awal. Tak bagi masuk. Pasal dia tak masuk dalam 23 orang yang digazetkan tu katanya. Tapi kat belakang tu ada 4 orang perempuan. Datang ni mana? Bukan sini. Ini belajar hukum mana ni? Tu saya kabut. Patuhi SOP, jangan tambah SOP. Ini sampai orang pergi tembak-tembak 3.68. Tak boleh masuk. Cok, kau belajar mana? Cok, 3.68. SOP kabut 37.5. Permudahkan. Dr. Zul kata, ini minta maaf juga. Ini sampai tak bawa sejadah kena halau. Jangan begitu, cok. Apa Dr. Zul kata? Pemudahkan orang. Kadang-kadang orang nak kelang kabut nak pergi masjid. Kalau lambat kan kena tutup pintu. Dr. Zul kata, masjid mudahkanlah bagilah sejadah kat dia. Kalau dia tak buat face mask, bagilah face mask kat dia. Banyak ganjaran pahalanya. Ni Dr. Zul cakap, bukan saya. Siapa Dr. Zul? Menteri Agama. Dia tak pakai dekat sini, kita pakai. Janganlah sampai orang pintu. So minta maaf, saya cakap minta maaf. Kalau tak jemput saya lepas ni pun tak kisah. Tak ada bodoh. Ya Tuan Kuasa, minta baca betul-betul, hadam betul-betul. Ada tak SOP yang kita buat ini menepati betul-betul apa yang pihak mufti keluarkan? Tolong, minta tolong sangat, jangan tambah SOP. Kalau tambah SOP nanti lama-lama orang akan menjauhkan daripada masjid. Jadi buka masjid tak lama ke ni, Jumaat pun setengah. Padahal boleh dah, kapasiti 280 orang. Saya minta maaf lah, saya cakap ni benda yang untuk kebaikan bersama. So, saya ulang balik, patuhi SOP, jangan pandai-pandai tambah SOP. Itu pantang untuk nenek aku. Itu saya tambah sendiri lah. Sebab saya berasa tak selesa bang. Pernah saya bertugas jadi imam, ada seorang, saya cerita yang benar bang. Ada seorang anggota polis, dia memang sampai, cumanya dia sampai dia pergi tembak dulu, orang dah tulis nama. Dia minta maaf, saya nak ambil sembahyang sekejap. Menasabahlah, memang dia ambil sembahyang. Memanglah disarankan untuk kita ambil sembahyang di rumah. Tapi dia dalam perjalanan. Kita dari rumah ke kampung ni tak adalah masalah. Memang kita ambil wuduk daripada rumah. Dia mungkin daripada mana nak bertugas ke mana, nak singgah. Memanglah nak ambil sembahyang dulu. Tapi dia tembak dulu apa semua, dah tulis nama, ajak saya ambil sembahyang. Orang yang tulis nama masuk dalam, orang nak kamat dalam masa tu kan. Besar dekat orang yang jaga pintu tu, yang kunci pintu lagi. Ada seorang kat luar tu. Ini tukang kunci pintu lain, tukang tulis nama lain. Pintu kena kunci. Saya start Allahu Akbar je, bunyi dah gerik, gudang. Ada ke orang kat sini tu. Dia pula tak puas hati. Sampai saya bagi salam bang. Bayangkan, sampai 3 rakaat ke 4 saya lupa sembahyang apa tu. Sampai habis sembahyang dikoncang gerik, gudang. Orang sembahyang pun tak tenteram. Lepas tu orang yang mula-mula keluar, apa yang kena dengan dia? Dia kata, pasal apa kunci pintu? Saya polis tau. Udah cerita macam saya postman tu macam gitu. Saya polis tau. Ini kata macam mana? Tu saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya tak rasa saya tak lepas lah begitu. Saya tak, SOP yang telah digariskan oleh Jabatan Agama pihak mufti, okey, tak ada masalah. Tapi kalau SOP yang digariskan oleh pihak masjid, minta saya maaf balik. Saya minta maaf. Maaflah kalau saya ada ni. Saya kena kawan-kawan di masjid saya tu ada. Ustaz Kurun Nizam pun tak dapat masuk. Tuan bayangkan. Saya minta jangan kena kat saya tak apa. Jangan minta kena kat Ustaz Nurul Nizam. Kena juga. Aduh, saya kata, saya yang bawa dia pergi masjid tu. Kena juga, main kat luar. Aduh, harulah bang. Saya minta maaf banyak Kalau lah saya cakap salah, minta maaf. Tapi kalau yang saya cakap tu betul, saya minta pihak AJK perbetulkan semula.
patuhi SOP yang mana digariskan saja. Yang tak ada, jangan pandai-pandai tambah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.